kita bab 2 memang senang pun. Bab 2 angka bererti Kai okey? Angka bererti, cara nak kira angka bererti tu okey Kai? Ha, Kai boleh jawab hari tu yang angka bererti daripada soalan homework tu? Boleh jawab hari tu? Alamak, dia cari button mute pula dah. Eh, Ha, boleh juga boleh sikit lah. apa Kai? Boleh sikit-sikit? Boleh lah sikit-sikit. Susah ke? Tak susah sangat. Kenapa boleh sikit-sikit? Kenapa tak boleh banyak? Sebab nak fikir macam susah sikit. Alan, untuk angka bererti tu Alan boleh jawab. Satu, 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 satu. Alamak, Boleh. cari button mute. Okey, baik. Afif, macam mana angka bererti hari tu? Susah ke angka bererti hari tu, Afif? Senang cikgu. Macam itulah cikgu nak dengar. Okey, jadi untuk hari ni, pertama-tama sekali cikgu akan recap balik angka bererti sebab dia akan masuk kepada pembelajaran kita hari ni. Alan, Kai, Afif, tengok betul-betul. Okey, jadi semua orang pun boleh tengok. Jadi cikgu akan mula share skrin. Okey, nampak ke skrin cikgu share ni? Cikgu nak dengar sikit suara. Nampak ke skrin cikgu share? Nampak. Alright. Okey, jadi bab 2, bab 2 adalah berkaitan dengan bentuk piawai. Bentuk piawai. Kalau kamu ambil dalam bahasa Inggeris, bentuk piawai ni bila kita maksalahkan dia, dia akan jadi standard form. Standard form. Oh, cikgu buat punya F macam tu baru lawa. Okey. Jadi bentuk piawai dekat sini, nak faham bentuk piawai, kita recap balik, kita ingat balik yang minggu lepas. Minggu lepas kita belajar tentang angka bererti. Angka bererti. Ertinya kamu pada saya bernilai yang kepada pertama nombor dia tiada titik perpuluhan. Itu je nombor integer. Jadi dekat sini cikgu tunjuk Okey, 2, 3, 7. Ini nombor integer. Okey. Jadi, yang kedua kita belajar lepas kita dah pergi kepada integer, kita pergi kepada nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan ni macam mana? Kalau integer 237, kalau perpuluhan ada titik 2.37. Jadi yang membezakan antara integer dengan nombor perpuluhan adalah titik perpuluhan. Dia tu ni titik lalat dia. Lalat itu bahasa Inggeris terpanggil decimal. Kalau kita tak nampak integer ataupun nombor bulat. Okey, jadi dekat sini cikgu ajar. Angka bererti ni kamu kena faham. Semua nombor dia erti dia. Nanti nombor-nombor dia 0 hingga 9. Untuk nombor 1 9 memang tak diragukan dah. Dia memang ada nilai. Nombor 1 hingga nombor 9. Dia memang ada nilai. Tapi masalahnya dekat sini adalah pada nombor 0. Nombor 0 dia bergantung kepada kedudukan. Maksudnya apa? Kedudukan yang cikgu ajar nombor 0 dia ada 3 tempat. Yang pertama di awal. Maksudnya di awal nombor tu. Yang kedua di tengah. Maksudnya di tengah-tengah antara nombor tu. Dan yang ketiga, yang terakhir dia berada di hujung ataupun dia di akhir susunan nombor tu. Apa itu? Masing-masing boleh tengok. Kalau integer untuk di awal 0, 1, 2. 0 dekat awal ni, 0 dia tidak dikira sebagai angka bererti. Itu 0 di awal.
Ini kita panggil dia kosong berada di awal. Yang kedua, integer adalah apabila kosong berada di tengah. Cikgu tukar, cikgu terbalikkan nombor tu. 102. Jadi, dekat sini, bila kosong ni berada di tengah, kosong ni dikira sebagai angka bererti. Maksudnya kita nak bilang angka bererti tu, kosong tu termasuk. Jadi masing-masing boleh tengok macam mana. Yang ni, yang awal ni cikgu nak kira. Okey, cara kiraan dia 1, 2. Jadi dekat sini kita ada 2 angka A dot bererti B dot. Okey, yang kat bawah ni macam nak kira. Angka bererti pertama, kedua, ketiga. Jadi dekat sini dia ada 3 angka A dot B. B dot B tu bererti lah, bukan baby. Okey, jadi dekat sini, inilah di awal, di tengah, okey di akhir. 1, 2, kosong. Bila kosong di akhir, kosong ni dia bergantung. Bergantung. Ingat, untuk integer dia boleh kita kira dia punya kosong. Maksud bergantung ni apa? Contoh kalau kamu nak kira angka bererti 1, 2. Dia ada 2 angka bererti dekat sini. Lepas tu kamu nak masukkan kosong tu dalam kiraan. Boleh. Jadi dekat sini, dia boleh jadi ada 3 angka bererti. Dia boleh ada 2 jawapan. Bila dia boleh ada banyak jawapan? Bila kosong berada di akhir. Dan itu untuk integer. Jelas ke semua untuk integer? Boleh faham? Boleh. Alright. Okey, untuk perpuluhan. Perpuluhan dia macam sama juga. 0.25. Ingat, kosong di awal tidak dikira sebagai angka bererti. Jangan kamu pergi mandai-mandai kira. Kosong ni berada di awal. Jadi cara nak kira angka bererti dia mula daripada 1, 2. Jadi dekat sini sama juga. Dia ada 2 angka bererti. Okey, itu untuk kosong di awal. Kosong di tengah ni mana? 0.205. Kosong tu berada di tengah antara nombor. Jadi dekat situ, kosong tu dikira sebagai angka bererti. Cara nak bilang angka bererti tu macam mana? 1, 2, 3. Jadi dekat sini, contoh tu, kita ada 3 angka bererti. Dan yang terakhir untuk perpuluhan. Iaitu cikgu masukkan 2, 5, 0. Kosong untuk nombor perpuluhan dia dikira. Memang kita kena ambil dia. Jadi cara kira dia 1 angka bererti, 2 angka bererti, 3 angka bererti. Jadi dekat sini dia ada 3 angka bererti. Ini je yang kita belajar pada minggu lepas. Jangan rasa susah. Jangan rasa susah. Kalau rasa susah, buat latihan lagi. Cikgu. Ini kita nak belajar angka bererti. Okey. Semua jelas ke semua? Cara nak kira angka bererti ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Mana yang lain? Afif. Canai Afif. Afif dah tutup kamera dah. Afif jelas ke? Jelas, cikgu. Jelas. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok dekat depan. Lepas kita dah belajar tentang angka bererti, minggu lepas kita belajar tentang perbundaran. Jadi, ini nota dia ni, kamu boleh tengok. Cikgu masuk pula nota perbundaran. Perbundaran. Perbundaran adalah kita nak nombor tu kita nak kosongkan dia. Kita nak kosongkan dia. Jadi apakah kegunaan perbundaran? Kegunaan perbundaran adalah kita nak ubah nilai angka bererti. Jadi kamu jangan ingatlah buat apa belajar perbundaran. Perbundaran dekat sini adalah kita nak adjust. Tengok ni cikgu tulis adjust bilangan angka bererti.
Bilangan angka bererti. Angka bererti yang tadi yang cikgu tunjuk tadi. Jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu tunjuk. Okey, 0.2398. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu tak naklah bubuh 9 ni. Cikgu nak bubuh 5. Okey. Jadi perbundaran. Sebelum tu kita tengok kamu kena faham. Bila dia suruh perbundaran ni maksudnya dia nak adjust bilangan angka bererti. Berapa angka bererti dekat sini cikgu nak tanya kamu? 0.23548. Berapa angka bererti dekat situ? 5. 5. Iya, okey. Jadi ini ada 5 angka bererti. Contoh soalan nak 4 angka bererti, soalan nak 3 angka bererti, soalan nak 2 angka bererti. Macam mana? Macam mana? Jadi dekat sini kamu tak bolehlah nak ambil sampai 4 je. Contohlah 1 2 3 4. Okey, kalau cikgu ambil ni kan. Kalau cikgu ambil 0.023548 ni, cikgu nak 4 angka bererti je kan cikgu kira. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, cikgu padam 8. Okey, ni jawapan dia. Cikgu tak boleh buat macam tu. Siapa buat macam tu salah. Kamu tak boleh main buang-buang nombor tu. Okey, contoh yang sama. Okey, cikgu nak 3 angka bererti. Cikgu nak 3 angka bererti. Okey, disebabkan cikgu nak 3 angka bererti sahaja, cikgu buang je nombor 4 ni. Cikgu tak boleh buat macam tu. Okey, cikgu nak 2 angka bererti je lah. Cikgu nak 2 angka bererti. Okey, cikgu nak 2 angka bererti, cikgu main buang je 5 macam ni. Cikgu tak boleh buat macam tu. Kita tak boleh buat macam tu. Jadi, cara dia macam mana? Cara dia kita kena bundarkan. Jadi bundarkan ni dia terbahagi kepada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, apabila nombor dekat belakang perbundaran tu, nombor tu, lepas kita buat tiang, nombor tu kecil. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi dekat sini, 0, 1, 2, 3, 4, kamu boleh terus jadikan dia kosong. Terus buang. Terus jadikan dia kosong. Kalau kamu tak faham nak jadikan dia kosong, boleh terus buang. Lagi satu keadaan, bahagian perbundaran, dekat sini kita ada 5, 6, 7, 8, 9. Kamu tak boleh terus buang. Kamu kena tambah 1 di depan. Di depan baru kamu buang. Sebab dia ada nilai. Baru boleh buang. Bila kita dah tambah 1, baru kita boleh buang. Macam mana? Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu nak dengar suara. Tengah tengok ke ni? Cikgu nak ajar balik perbundaran ni. Tengah tengok ke? Tengah tengok. Alright. Okey. Jadi masing-masing cara nak perbundaran ni kamu kena tengok betul-betul. Nanti masuk bentuk piawai jadi pening. Pening-pening lalat, habislah cikgu. Kalau kamu pening lalat, macam manalah cikgu nak buat. Cikgu tak pasang perangkap lalat ni. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Nak dapatkan daripada 5 angka bererti. 1 angka bererti, 2 angka bererti, 3 angka bererti, 4 angka bererti, 5 angka bererti. Kita nak adjust dia. Kita nak adjust jadi 4. Mula-mula kita bilang sampai mana 4 tu. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, dekat sini kita buat palang, kita buat tiang. Kita bulatkan nombor belakang ni. Bulatkan nombor belakang. Nombor 8. Kita cek nombor 8 dekat mana. Oh, nombor 8 dekat sini. Jadi kita kena tambah 1 dekat depan. Jadi kita tambah 1. Jadi dekat sini 0.235, 4 tambah 1 dapat 5. Lepas tu kita tengok. Baru kita buang. Jadi 8 tu kita buang. Inilah jawapan kalau dia 4 angka bererti. Okey, nak 3 angka bererti. Cikgu ulang balik. Cikgu ulang. Okey, mula-mula kita kira. 1 angka bererti, 2 angka bererti, 3 angka bererti. Kita buat tiang. Okey, ini tiang dia. Maksudnya kita nak stop sampai situ. Tapi kita tak boleh terus buang 4 dengan 8. Kita tengok nombor 4. Nombor 4 dekat mana? Oh, nombor 4 dekat belah atas. Jadi nombor 4 dia punya arahan terus buang. Jadi dekat sini untuk 3 angka bererti 0.23548 kita terus kita terus buang dia. Jelas ke?
Boleh faham? 4 angka berti dengan 3 angka berti tu. Okey guys semua, sampai situ boleh faham? Oh, ya mana ni suara Okey, Go. untuk 4 angka. Okey, baik. Oh, risau cikgu. Okey. Jadi, sekarang ni daripada contoh 4 angka berti dengan 3 angka berti, cikgu nak tengok kamu faham ke tak? Cuba tukarkan dia menjadi 2 angka berti. Satu je soalan mudah. Cuba buat 2 angka berti tu, Cuba hantar dekat cikgu. Dua angka berti. Tukarkan nombor tu kepada 2 angka berti, hantar dekat cikgu. Okey, bagus. Tulis je jawapan. Tak payah nak ambil gambar pun. Tulis je jawapan, send dekat WhatsApp cikgu. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Hafiz dapat buat tak tu Hafiz? Dapat cikgu. Diorang ni dapat buat tak tu nak tukar kepada 2 angka berti tu? Dapat. Akilah dapat buat. Okey, Akilah dapat buat tak tu nak tukar kepada 2 angka berti tu? Dapat. Okey. Kamu ni lawak lah. Okey, jadi 2 angka berti. Okey, 1, 2. Kosong kat depan kenapa cikgu tak kira? Kosong kat depan tak payah nak kira sebagai angka berti. Kita buat tiang. Lepas tu kita bulatkan nombor 5. 5 dekat mana? Ni 5. Kena tambah 1 dekat depan. Jadi bila kita tambah 1 dekat depan, 0.2, 3 tambah 1 dapat 4. Lepas tu kita tengok, baru kita buang. 5, 4, 8, kita terus buang. Inilah jawapan kalau 2 angka bererti. Itulah tujuan perbundaran. Perbundaran kita nak adjust kita punya nilai angka bererti. Kita nak adjust kita punya nilai angka bererti. Okey. Kai, ada pening-pening lagi ke Kai untuk desimal ni? Tak ada. Untuk apa Kai? Tak ada. Tak ada. Okey. Kemudian lepas ni cikgu nak recap pula. Perbundaran juga. Cumanya dekat sini cikgu nak ubah. Cikgu nak ubah menjadi nombor integer. Tadi cikgu buat nombor perpuluhan. Sekarang kita pergi kepada nombor integer iaitu nombor bulat. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Integer ni adalah tengok kat depan 2, 3, 4, 6, 7. Okey, cikgu nak tanya kamu semua. Daripada sini 2, 3, 4, 6, 7. 2, 3, 4, 6, 7 tak lawa pula lawan nombor dia. 2, 3, 5, 2, 7. Okey. Sekarang cikgu nak tanya kamu semua. Ada berapa angka berti dekat sini? Dekat soalan ni ada berapa angka berti? Jawab. Ada berapa angka berti dekat sini? Cepat masing-masing. 2, 3, 5, 2, 7. Ada berapa angka berti? Ada berapa bilangan angka berti dekat situ?
5. Mana ni? Okey, baik. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 angka bererti. Kemudian daripada 5 angka bererti, dengan perbundaran kita boleh adjust dia menjadi 4 angka bererti. Menjadi 3 angka bererti. Menjadi 2 angka bererti. Okey, cikgu akan buat nombor 4. Cikgu akan buat nombor 3. Dan kamu akan buat 2 angka bererti. Jadi masing-masing boleh tengok. Step yang sama macam tadi. Step yang sama macam tadi. 2, 3, 5, 2, 7. Mula-mula kita kira 4 angka bererti. 1, 2, 3, 4. Okey, cikgu buat tiang dekat sini. Okey, nombor 7. 7 ni dekat mana? 7 ni dekat sini. Jadi kita kena tambah 1 dekat depan. Bila kita tambah 1, 2, 3, 5, 2 tambah 1 dapat 3. Okey, kita tengok. Step untuk buang. Kita tak boleh buang 7 ni. Buang hanya dipakai pada desimal. Untuk integer, kita gantikan dengan kosong. Jadi dekat sini, untuk integer, kita gantikan dia dengan kosong. Jadi 7 ni, jangan buang dia. Kita gantikan dia dengan kosong. Okey, 3 angka bererti. Cikgu ambil juga nombor ni. Cikgu ambil juga nombor ni. Cikgu nak buat 3 angka bererti. Tengok 1, 2, 3. Okey, cikgu buat palang. Cikgu tengok nombor 2. Jadi, nombor 2 dekat sini tak kena tambah 1. Tengok nota. Terus buang. Kalau terus buang, dia untuk desimal. Kalau untuk terus buang, untuk desimal. Jadi, untuk nota ni, cikgu tambah, cikgu upgrade sikit. Kalau untuk integer, kita gantikan dia dengan kosong. Jadi, apa yang kita nak buat? Bila tak kena tambah 1, 5 ni kekal 5. 2 ni jadi kosong, 7 tu jadi kosong. Itu maksud dia. Okey. Jelas ke semua yang cikgu terang untuk integer ataupun dikenali sebagai nombor bulat? Boleh faham ke? Boleh ke? Nak dengar suara sikit boleh? Boleh. Okey, baik. Okey, sekarang cuba buat 2 angka bererti. Daripada 4 angka bererti, 3 angka bererti, cikgu nak masing-masing ubah daripada 5 angka bererti dekat depan, jadikan dia kepada 2 angka bererti. Jangan kata pening pula. Benda senang je ni. Okey. Kai, nampak jelas dah sikit Kai? Ke faham sikit-sikit lagi? Nampak. Okey. Good job. Oh, Afif, nombor baru ke Afif? Cikgu. Mana nombor lama? Hilang dah? Ini kan menyusahkan, cikgu. Ramai awet kacau Afif Cikgu. Okey. Okey, habis dah masa yang diberikan. Bagus, dah siap jawab Okey, jadi ni angka bererti dia. Okey.
Satu angka bererti, dua angka bererti. Okey, kita buat palang. Dekat sini cikgu bulatkan nombor 5. 5 kat mana? Sini 5. Jadi kita kena tambah satu di depan. Okey, tambahlah satu di depan. Kita bagi satu dekat 3. 2, 3 tambah 1, 4. Jadi untuk desimal kita boleh terus buang. Tapi untuk integer kita kena gantikan dengan kosong. 5 ganti kosong, 2 ganti kosong, 7 ganti kosong. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Jadi nota ni mahal ni. Nota ni mahal ni. Okey. Jelas ke semua? Boleh faham? Cikgu nak dengar suara. Boleh. Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi ini okey bagus. Ini adalah apa yang kita belajar pada minggu lepas semua. Inilah apa yang kita belajar pada minggu lepas. Apa yang cikgu nak cuba sampaikan adalah tak susah. Benda tak susah kita jangan susahkan. Jangan rumitkan sebab benda tu benda yang senang. Okey. Jadi untuk faham bentuk piawai, angka bererti tu kena faham dengan kemas dulu. Okey. Jadi cikgu okey, cikgu nak masing-masing buka kamera. Cikgu nak tengok sikit. Cikgu nak tanya sikit seorang-seorang. Sampai situ cikgu ajar. Jelas tak jelas? Boleh buka kamera masing-masing. Okey, Adlan. Sampai situ Adlan boleh faham tak semua yang cikgu ajar? Boleh. Okey, Afif. Susah ke senang? Senang cikgu. Tak. Okey, Kai. Yang faham sikit-sikit tadi dah faham banyak-banyak dah ke? Dah faham cikgu, ringkas cikgu. Okey. Cakap faham banyak-banyak. Cikgu terangkan tu sebab Kai cakap faham sikit-sikit tadi. Cakap faham banyak-banyak dulu, Kai. Mana suara Kai? Cakaplah. Ya Allah, Kai. Saya faham banyak-banyak, cikgu. Cakap macam tu, Kai. Uish. Oi. Ke cikgu lag? Kai, okey tak, Kai? Ke Kai lag? Lag sikit. Oh, lag sikit. Kai kena cakap faham banyak-banyak dulu. Jangan cakap kan. Oh, dah cakap dah. Cikgu tak dengar tadi. Macam lag tadi. Okey. Okey, habis kat situ. Durani. Macam mana Durani? Okey tak? Okey je. Okey. Akilah macam mana Akilah? Jelas semua Akilah? Jelas. Okey. An Alisara macam mana An Alisara? Alright tak alright? Jelas cikgu. Baik. Kalau cikgu cakap alright tak alright, An Alisara kena balas alright cikgu. Okey, bagus. Okey semua. Jadi dekat sini cikgu nak masuk kepada bentuk piawai. Boleh ke cikgu nak masuk bentuk piawai? Boleh. Boleh cikgu. Alright. Okey. An Alisara, boleh cikgu nak masuk bentuk piawai? Boleh cikgu. Okey. Jadi masing-masing jom kita belajar bentuk piawai. Okey, bentuk piawai ni dia senang. Cikgu cakap senang. Semua dalam ni semuanya senang. Cikgu akan ajar kamu cara nak tukarkan kepada bentuk piawai. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu terus pergi dekat soalan ni. Jadi cikgu bagi nota. Okey, jadi masing-masing kamu kena faham dulu. Untuk kita pergi kepada bentuk piawai, dia ada cikgu masuk kepada bentuk piawai dah. Bentuk piawai. Bentuk piawai ni adalah satu bentuk nombor. Jadi yang pertama kamu kena faham bentuk piawai tu nak ditukarkan daripada bentuk apa. Jadi untuk bahasa Melayu kita panggil dia bentuk tunggal. Bentuk tunggal. Bentuk tunggal tu macam mana? Bentuk tunggal tu adalah benda biasalah. Bentuk tunggal tu maksudnya nombor tu dalam keadaan integer ataupun nombor tu dalam keadaan perpuluhan. Maksudnya bentuk biasa. Bentuk yang kita kira-kira biasa itu nama dia bentuk tunggal. Bukan bentuk single. Jangan. Nanti ramai yang terasa. Okey. Jadi dekat sini untuk integer dengan perpuluhan, contohlah cikgu tulis. Bentuk tunggal adalah untuk integer 378.
Itulah bentuk tunggal. Nombor biasa, nombor biasa. Nak bentuk perpuluhan ni macam mana? Untuk bentuk perpuluhan 0.0378. Benda biasa dia kat situ. Sampai sini. Sampai sini dulu. Semua jelas ke? Boleh faham sampai sini? Boleh. Alright. Okey. Jadi yang nak ditukarkan ni adalah bentuk tunggal kepada bentuk piawai. Kamu jangan pening pula. Bentuk piawai ni apa? Pagar besi ke? Bukan. Mentang-mentang punya piawai ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Macam mana bentuk piawai ni? Bentuk piawai ada darab 10 kuasa berapa? Sebagai contoh, cikgu tunjuk 378. 378 contohlah. Itu yang pertama, bentuk piawai. Yang pertama dia ada 10 kuasa berapa. Yang kedua, titik perpuluhan. Dia mesti dalam keadaan perpuluhan. Dia mesti dalam keadaan perpuluhan. Titik perpuluhan pula kedudukan dia selepas angka bererti yang pertama. Selepas satu angka bererti. Sebagai contoh, cikgu tunjuk dekat sini. 3.78 darab 10 kuasa 3. Jadi yang pertama dekat sini dia ada 10 kuasa berapa. Dia ada 10 kuasa berapa. Kuasa berapa dia boleh jadi dalam keadaan positif dan dia boleh jadi dalam keadaan negatif. Dan titik perpuluhan mesti ada. Maksudnya bentuk piawai ni mesti dalam keadaan nombor perpuluhan. Tapi kedudukan titik perpuluhan dia mesti selepas daripada satu angka bererti. Mana angka bererti pertama? 1. Jadi dekat sini 1, 2, 3. Angka bererti yang pertama tu adalah 3. Jadi titik perpuluhan mesti ada selepas daripada angka bererti yang pertama. Jadi 2 ni syarat ni cikgu nak tunjuk kat kamu. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Yang lain mana suara? Jelas tak jelas tu? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas. 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 Okey, baik. Jadi kat sini, cikgu nak ajar kamu cara nak tukar kepada bentuk piawai. Ada 2 je step yang kamu kena faham. Ada 2 je step yang kamu kena faham. Step pertama, nampakkan titik perpuluhan. Tentukan kedudukan titik perpuluhan. Tentukan kedudukan titik perpuluhan. Ni step pertama. Salin. Diorang ni dah salin belum? Step pertama ni diorang ni. Nak salin. Nak salin. Okey. Okey, yang kedua, step yang kedua masing-masing boleh tengok dekat depan. Masing-masing tengok kat depan. Kita pergi kepada pergerakan titik perpuluhan. Pergerakan titik perpuluhan. Pergerakan titik perpuluhan. Kalau dia ke kiri, cikgu ulang balik. Kalau dia ke kiri, dia mesti dalam keadaan positif. Kalau pergerakan dia ke kanan, dia mesti dalam keadaan negatif. Apa tu? Nanti cikgu tunjuk. Yang penting kamu salin dulu. Kai, dah salin Tengah buat. belum? Kai Zuran, dah salin belum? Tengah buat. Highlight sikit. Tengah buat. Okey. Afif dah salin belum? Mana Afif ni? Afif dah salin belum Afif? Okey, Adlan dah salin belum Adlan? Ada. Okey.
Semua dah salin. An Alisara dah salin belum? Nota ni. Dah, cikgu. Alright. Okey, jom. Cikgu akan ajar kamu cara nak tukarkan kepada bentuk piawai. Kita pakai 2 step ni sahaja. Jadi, masing-masing boleh tengok dekat depan. Tak nampak, Okey, cikgu. cikgu akan... Oh, okey. Hafiz baru muncul. Tak Jadi, nampak, masing-masing boleh... Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok kepada soalan C dan D. Cikgu akan terangkan soalan C dan D. Cikgu akan pakai soalan C dan D. Okey, jadi masing-masing cikgu nak tunjuk soalan C dulu. Cikgu nak tunjuk soalan C. Okey, kita pergi kepada soalan C. Soalan C adalah 5075. Dan soalan D, cikgu simpan sini dulu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. 5075 ni kamu kena faham dia bentuk tunggal. Dia bentuk tunggal. Nak tukarkan kepada bentuk piawai. Step pertama apa? Step pertama adalah kita tentukan kedudukan titik perpuluhan. Okey, cikgu nak tanya, siapa yang tahu 5075 titik perpuluhan ni dekat mana? Titik perpuluhan ni dekat mana? Antara Ada tak yang tahu? Apa? Adlan. Kat mana Adlan? Adlan tahu? Tak. Oh. Akilah tak. Bukan titik perpuluhan dia. Lepas kosong. Kan? Tahu ke Akil? Salah. Titik perpuluhan dekat sini ni nombor integer ni. Nombor integer dia ada titik perpuluhan di sebelah 5. Contoh kita kira macam biasa. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 1 tu cikgu nak tukar kepada bentuk perpuluhan. Boleh? 1.0. Macam mana 1.0? Boleh ke? Boleh. Kita tak ubah nilai dia. Kita hanya tukarkan daripada bentuk tunggal kepada bentuk perpuluhan. Jadi cikgu nak kamu faham satu benda. Bila dia dalam keadaan integer, nombor bulat, boleh je sebenarnya nak tukar kepada bentuk perpuluhan. Kamu hanya tambah titik perpuluhan belakang sekali. 3 belakang sekali. 4 belakang sekali. 5 belakang sekali. Beza ke? Beza pada bentuk sahaja. Nilai dia macam mana? Nilai dia sama sahaja. Kalau kamu tekan dalam kalkulator 4 tambah 3, kamu akan dapat 7. Kalau kamu tekan 4.0 tambah 3, tambah 3 je, kamu tetap dapat 7. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? boleh. Okey, itulah step yang pertama. Kita kena nampakkan dia punya titik perpuluhan. Akilah, jelas ke kat mana kedudukan titik perpuluhan dia? Jelas. Okey, bagus. Okey, cikgu padam. Okey, dekat sini, lepas kita nak tentukan titik perpuluhan dia, kita kena gerakkan titik perpuluhan tu dekat mana? Kita kena gerakkan titik perpuluhan selepas angka bererti yang pertama. Jadi dekat sini angka bererti yang pertama yang mana? Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Selepas angka bererti yang pertama, mana angka bererti pertama? 1, 2, 3, 4. 5 ni angka bererti yang pertama. Jadi titik perpuluhan mesti duduk sebelah 5 ni. Jadi bila kita nak gerakkan dia, kita jadikan dia 5 titik perpuluhan 075. Kalau kita buat macam ni je, kita dah ubah nilai tau. Kita dah ubah nilai. Sebab tu dalam angka bererti dia ada darab 10. 10 cikgu letak 10 N. Nak tahu N tu adalah kuasa. Macam mana kita nak tahu dia? Jadi masing-masing boleh tengok. Kita tengok kepada pergerakan titik perpuluhan. Sekarang pergerakan titik perpuluhan ke kiri. 1, 2, 3. Dia ke kiri. Bila dia ke kiri, dia dalam keadaan positif. Kita letak positif.
Berapa? Positif berapa? Kita tengok berapa kali dia langkah. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi kita letak 10 kuasa 3. Inilah kita punya jawapan untuk bentuk piawai. Inilah jawapan kita untuk bentuk piawai. Macam mana semua? Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, kita tengok pula soalan D. Cikgu kurang faham. Kurang faham boleh tengok ke depan. 97.25. Okey, cikgu nak tukarkan kepada bentuk piawai. Okey, yang pertama apa? Tentukan kedudukan titik perpuluhan. Mana titik perpuluhan dia? Kalau dah nampak tu kamu tak payahlah nak buat-buat tak nampak. Ni titik perpuluhan dia. Kena gerak. Kena gerak. Nak gerak belah mana? Kanan. Yang pertama. Mana angka berti yang pertama? 9. Ni 9 ni angka berti yang pertama. Jadi dekat sini kita punya angka, maksudnya titik perpuluhan kita mesti dekat sebelah angka berti yang pertama. Dia akan jadi 9.725. Lepas tu kamu letak darab 10. 10 kuasa berapa? Kita tengok. Dekat sini daripada titik perpuluhan nak pergi ke sini, dia ke kiri. Jadi bila dia ke kiri, dia positif. Positif berapa? Berapa kali dia langkah? Ada 1 kali dia langkah. Maksudnya positif 1. Itu cara kita nak tukarkan kepada bentuk piawai. Macam mana semua? Jelas ke? Untuk contoh C dan D? Jelas. Jelas cikgu. Okey. Okey, Cikgu. bagus. Ya, Cikgu beraya kat mana? Cikgu Farahin. Cikgu Cikgu beraya beraya. dekat mana? Ui, betul-betul random lah. Okey, cikgu beraya dekat Rembau, Negeri Sembilan. Nak datang ke? Cikgu beraya Tak sehari tahu. je kat Rembau. Kai kat mana? Kai ke tu? Ya Kai kat cikgu. mana beraya? Ni 9. Oh, lama. Oh, Negeri Sembilan sama lah. Negeri Mm-mm. Sembilan. Ada masa kita Ah, ah. jumpa kan? Boleh tu. Okey. Okey. Jadi daripada contoh C dan D, cikgu nak masing-masing cuba buat latihan ni. Cuba tukarkan 3, 7, 8, 9 kepada bentuk piawai. Ini latihan yang pertama. Latihan yang kedua, cikgu nak masing-masing buat 5, 6 point. Tak nak lah. 56, 7.3. Okey, tukarkan dua nombor ni kepada bentuk piawai. Okey, cikgu tunggu tukarkan kepada bentuk piawai. Buat. Jangan tak buat pula. An Alisara, macam mana An Alisara? Jelas ke ni? Jelas cikgu. Okey. Buat. Cikgu tunggu. Okey, bagus. Okey, senang je kan? Akilah boleh buat tak tu, Akilah? Tengah buat. Okey. Cikgu Kena nak ada tanya. 10 kuasa berapa Kena ada 10 kuasa berapa. Jangan tak ada pula.
Cikgu, Ya. time raya kan kita cuti seminggu. Nanti ada kelas lah. Cikgu minggu depan tak ada kelas, Kai. Okay. Tapi macam cikgu macam bosan-bosan, cikgu nak buat jawab soalan lah nanti. Tapi nantilah, sebab cikgu faham je masing-masing tengah beraya kan. Cikgu ingat nak ni, cikgu nak ambil bab 1, bab 2, cikgu nak buat quizzes. Pernah main tak quizzes? Cikgu nak tanya. Pernah jawab tak quizzes? Pernah main quizzes? Tak pernah quizzes? Pernah. Macam mana quizzes? Pernah. Quizzes Dia macam mana macam yang quizzes? kat link. Dia guna link buat main tu. Yang kamu. Tu. Nanti lepas cuti raya ke ataupun lepas cuti raya lah, cikgu ingat nak buat quizzes untuk bab 1 dengan bab 2 sebab kita dah habis dah bab 1 dengan bab 2. Maksudnya 2 jam kita jawab quizzes. Kita nak tengok berapa betul, berapa salah soalan-soalan kamu. Boleh ke cikgu nak buat macam tu? Cikgu nak tanya. Boleh ke? Boleh. Okay. Tak payah nak pergi laju-laju sampai bab 3. Bab sekolah pun, cikgu tahu kat sekolah pun bab 1 lagi. Kai kat sekolah bab berapa, Kai? Oh, tak ada. Hafif kat sekolah bab berapa, Hafif? Manalah Hafif ni. Adlan, kat sekolah dah bab berapa, Adlan? Baru habis bab 1. Baru habis bab 1. Okey. Hari ni cikgu habiskan bab 2 dah. Minggu depan dah cuti dah. Jadi jangan risau. Kamu sentiasa 1 bab ke hadapan. Okey, jadi habis dah. Okey, nak tukar 3789 ni, cikgu nak tukar kepada bentuk piawai. Yang pertama, kamu kena nampak dia punya titik perpuluhan. Kemudian, kamu kena gerakkan 1, 2, 3. Kamu kena gerakkan sebelah angka berti yang pertama. Dia akan jadi 3.789. Okey, darab 10 ni kena tulis. Darab 10 ni kena tulis. Okey, kena tengok pergerakan dia. Pergerakan dia ke kiri. Jadi, bila ke kiri, dia positif. Positif berapa? Tengok berapa kali dia langkah. 1, 2, 3, 10 kuasa 3. Ini jawapan dia. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Dekat sini, kita kena gerakkan kita punya titik perpuluhan sebelah angka berti yang pertama. 1, 2. Jadi, dekat sini, inilah kita punya titik perpuluhan. Lepas tu, kita kira. 1, 2. Okey, masing-masing boleh tengok. Dia akan jadi 5.673 darab 10. Pergerakan dia ke kiri, jadi dia positif. Berapa kali dia bergerak? 1, 2. 2 kali dia bergerak, jadi 10 kuasa 2. Inilah kita namakan dia bentuk piawai. Jelas ke semua yang cikgu ajar kat depan ni? Boleh faham? Okey ke? Diam dah semua. Okey ke semua? Okey. Okey ke? Okey, baik. Okey. Jadi cikgu bila dah tunjuk ada part dah latihan ni kan? Cikgu nak buat pula soalan yang seterusnya. Masing-masing boleh tengok kalau dia dalam keadaan perpuluhan ni. Tak bestlah soalan ni, cikgu buat soalan lah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok pula. Yang ini contoh untuk dia dapat positif. Sekarang cikgu nak buat kalau dia dapat negatif. Negatif tu macam mana? Masing-masing boleh tengok. 0.00375. Cikgu nak jadikan dia kepada bentuk piawai. Cikgu kena kira dulu. Cikgu step pertama kita tengok mana titik perpuluhan. Okey, ini titik perpuluhan dia. Titik perpuluhan mesti digerakkan di sebelah angka berti yang pertama. Mana angka berti yang pertama dia? 3. Jadi, jangan gerak ke sini. Kamu kena gerakkan dia sampai sini. Jadi, kamu akan dapat 3.75. Itu step pertama. Step yang kedua, darab 10. Kamu tengok yang asal. Yang asal dia nak ke sini.
1, 2, 3. Nampak? Dia ke kanan. Ingat nota cikgu bila dia ke kanan, dia dalam keadaan negatif. Jadi dekat sini kamu buat negatif. Negatif berapa? Kira 1, 2, 3. Dia langkah 3 kali. Jadi 10 kuasa negatif 3. Itu jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Macam mana? Cikgu nak dengar suara masing-masing. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, Jadi cikgu nak kamu ingat ni. Daripada bentuk tunggal, daripada bentuk tunggal nak pergi kepada bentuk piawai, bila pergerakan titik perpuluhan dia ke kanan, jadi dia mesti dalam keadaan negatif. Dia mesti dalam keadaan negatif. Cikgu tunjuk pula contoh yang seterusnya 0.0276. Step yang pertama, tengok mana titik perpuluhan dia. Step yang kedua, tengok kita kena gerakkan sebelah angka berti yang pertama. Ni angka berti yang pertama. Jadi, titik perpuluhan mesti ada dekat sini. Dia akan jadi 2.76. Okey, kalau kamu buat macam ni je, kalau kamu tinggal macam ni, salah. 2.76 tu salah. Kamu tak lengkap, jawapan tak lengkap. 2.76 kamu kena buat darab 10. 10 ni kuasa berapa? Kita tengok cara titik perpuluhan tu bergerak. 1, 2, 3. 1, 2, sorry. 1, 2. Mula-mula kamu fokus kepada arah dia. Arah dia kan ke kanan. Jadi bila dia ke kanan, dekat sini dia kuasa negatif. Lepas tu kamu fokus kepada berapa banyak dia melangkah. Melangkah dia 1 langkah, 2 langkah. Jadi 10 kuasa negatif 2. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi inilah kita punya soalan. Inilah kita nak bagi nampakkan kita punya bentuk piawai dan bentuk tunggal. Apa beza yang ni dengan yang tadi? Yang ni cikgu ajar kalau dia dah dalam keadaan kuasa negatif. Tadi cikgu tunjuk kuasa dia positif. Nampak? Positif 3, positif 2. Sekarang dia negatif. Sekarang daripada tak apalah. Okey, cikgu buat soalan Okey, jadi masing-masing boleh buat 0.365 tukar kepada bentuk piawai. Lepas tu 0.000025 tukar kepada bentuk piawai. Dua soalan ni. Okey, jadi dengan masa yang ada, cikgu nak masing-masing buat 2 soalan ni. Boleh tak boleh? Nak dengar suara sikit. Boleh tak boleh? Boleh. Alright. Akilah, boleh tak boleh Akilah? Boleh. Okey. Dorani, boleh tak boleh Dorani? Boleh, boleh. Okey. Okey, cuba selesaikan dah siap macam biasa ambil gambar hantar kat cikgu Kena ada 10 kuasa berapa tau.
Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu nak mula buat soalan nombor 1 dengan 2. Boleh ke semua? Boleh? Cikgu nak mula buat soalan 1 dengan 2, boleh ke? Mana suara ni? Cikgu ada masa lagi. 50 minit lagi. Okey, baik. Okey, secara mudahnya lah. Ini titik perpuluhan kita. Kita nak gerakkan dia sebelah angka berti yang pertama iaitu 3. Jadi, kita nampak pergerakan dia ke sana. Tengok arah dia dulu. Jadi, sebelum dia nak tengok arah, nak tengok langkah, kamu kena pastikan titik perpuluhan di sebelah angka berti yang pertama. Darab 10. Darab 10 ni wajib sebab dia bentuk piawai. Bila kamu nak tulis darab 10, kamu kena tak bagi tahu pula 10 tu kuasa berapa. Tengok arah dia ke kanan. Jadi bila arah dia ke kanan, dia akan jadi negatif. Negatif, lepas tu kamu tengok 1. Dia melangkah sekali saja. Maksudnya 10 kuasa negatif 1. Habis tu je. Soalan nombor 2. Kamu tengok titik perpuluhan dia dekat sini. Kita nak melangkah dia sebelah angka berti yang pertama. Kita nak jadikan dia 2.5. Darab 10, kamu tengok pergerakan dia. Tengok arah dia dulu. Tengok, nampak tak dia nak ke sini? Dia nak ke kanan. Daripada sini, nak ke sini. Maksudnya dia gerak ke kanan. Jadi, jadi negatif. Langkah berapa banyak? 1, 2, 3, 4. Jadi, dekat sini kita letak negatif 4. Ini jawapan kita. Jelas ke semua soalan 1 dan 2? Boleh faham? Boleh. Okey, habis dah dekat sini. Okey, jadi cikgu harap jelas macam mana cikgu dah tunjuk dekat depan. Semua jelas ke ni yang cikgu tunjuk ni? Nak dengar suara sikit. Semua jelas ke? Jelas. Okey, baik. Okey, habis. Jadi, buka modul. Kita cuba buat beberapa soalan. Kita nak tukarkan kepada bentuk piawai. Cikgu ambil 4 soalan sahaja. Cikgu ambil 4 soalan sahaja. Berdasarkan apa yang kamu dah buat tadi, kita pergi kepada D, E, G, H. Masing-masing cuba selesaikan soalan D, E, G, H. Okey. Cikgu bagi masa 3 minit je. Cikgu bagi masa 3 minit je. Kai dapat tak tu? Ni, step dia tu. Tengah buat cikgu. Okey. 2 minit lagi.
Okey, bagus. Jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi masing-masing dengar sini semua. Cikgu mula share screen. Cikgu nak masing-masing boleh buka kamera dulu. Cikgu nak tanya macam mana ni sampai sini dah boleh faham ke ni? Mana Kai? Mana Kai tadi? Mana Adlan tadi? Fakrullah. Mana Afif? Jadi boleh buka kamera. Cikgu nak tanya ni, nak dapat feedback ni okey tak ni? Sampai sini okey tak? Afif mana Afif? Afif. Adlan, okey ke Adlan yang cikgu ajar sampai sini? Boleh faham lagi? Boleh. Okey, susah ke senang? Senang je. Senang kan? Okey. Afif mana Afif? Mana Kai? Okey. Jadi cikgu tengok, ya Allah, kenapa kamu malu-malu ni tutup kamera ni semua ni? Zakir masuk bila? Zakir boleh follow up lagi ke ni Zakir? Wafiuddin. Baru masuk ke Wafi? Ya, go. Okey. Okey, jadi yang baru masuk boleh tengok kat depan. Okey, terima kasih. Jadi masing-masing boleh tengok. Nak tukar kepada bentuk piawai ni, dia punya step sama je. Yang pertama, kita kena tentukan kat mana titik perpuluhan. Kalau soalan D, dia nombor bulat. Jadi bila dia nombor bulat, titik perpuluhan dia dekat belakang sekali. Kenapa kita nak buat macam tu? Sebab kita nak tengok pergerakan titik perpuluhan. Bentuk piawai titik perpuluhan mesti sebelah angka berti pertama. Angka berti pertama kita 2. Jadi nombor titik kedudukan titik perpuluhan kita mesti 2.935. Dia mesti sebelah angka berti yang pertama. Jadi dekat sini kita gerakkan. Tengok pula pergerakan dia. Dia nak sampai sini. Jadi dia ke kiri. Ingat nota yang cikgu bagi. Bila dia ke kiri, dia positif. Positif berapa? Kita langkahkan dia. 1, 2, 3. Jadi dekat sini positif 3. Ingat. Ingat ni je. Kalau bentuk tunggal. Cikgu tunjuk. Kalau bentuk tunggal. Nak pergi kepada bentuk piawai. Nak pergi kepada bentuk piawai. Kalau dia ke kiri, dia dalam keadaan positif. Kalau dia ke kanan, dia dalam keadaan negatif. Ini pergerakan titik perpuluhan. Pergerakan titik perpuluhan. Jadi masing-masing boleh tengok. Tadi yang ini dia ke kiri. Dia ke kiri. Kiri kamu mana? Ni kiri kita. Dia ke kiri. Sebab tu dia positif. Okey, kita tengok pula E. Sama juga ni titik perpuluhan kita. Kita nak gerakkan ke mana? Kamu kena tahulah dulu nak gerak ke mana titik perpuluhan tu. Sebelah angka berti yang pertama. Angka berti yang pertama 7. Jadi kita dapat 7.4631.
Bila kita dah gerakkan, kita mesti ada darab 10. 10 ni kuasa berapa? Tengok arah dia. Arah dia ke kiri. Jadi bila dia ke kiri, dia positif. Positif berapa? Tengok berapa banyak nombor dia langkah. 1, 2, 3, 4. Jadi dekat sini positif 4. Itu E kita. Okey. Tengok pula untuk soalan G. Titik perpuluhan kita dekat sini, kita kena gerak kat mana? Kita kena gerakkan sebelah angka bererti yang pertama iaitu nombor 4. Kita akan jadi 4.89. Darab 10. 10 kuasa berapa? Tengok arah dia. Dia punya titik perpuluhan daripada warna hitam ke warna biru. Ke warna hijau ni. Maksudnya dia ke sana. Dia ke kanan. Bila dia ke kanan, dia dalam keadaan negatif. Berapa kali dia melompat? 1, 2, 3, 4. Jadi dekat sini negatif 4. Okey, untuk H, sama juga. Titik perpuluhan mesti sebelah angka berti yang pertama 2.47 darab 10. 10 kuasa berapa? Titik dia asal dekat situ, nak kena gerak ke sini. Jadi pergerakan dia ke kanan. Jadi bila dia ke kanan, dia dalam keadaan negatif. Jadi bila dia dalam keadaan negatif, berapa negatif berapa? Tengok berapa banyak nombor dia melompat. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini kita dapat 10 kuasa negatif 5. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini seterusnya cikgu nak ajar pula. Cikgu nak ajar. Dan yang ni cikgu ajar apa? Cikgu ajar bentuk tunggal nak tukar kepada bentuk piawai. Sekarang cikgu nak ajar pula terbalik. Daripada bentuk piawai, nak tukar kepada bentuk tunggal. Dia terbalik. Dia terbalik. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey. Jadi masing-masing kalau daripada bentuk piawai nak pergi kepada bentuk tunggal, dia sama je. Dia sama je. Cuma dia punya ni terbalik. Kalau dia ke kiri, dia negatif. Kalau dia ke kanan, dia positif. Itu je dia punya terbalik. Jadi ni nota ni kamu kena salin. Okey. Dah ready dah? Cikgu nak ajar yang kedua pula. Tadi cikgu ajar bentuk tunggal ke bentuk piawai. Sekarang cikgu nak terang bentuk piawai ke bentuk tunggal. Okey, dah ready ke semua? Cikgu nak dengar suara. Dah ready ke? Dah. Okey. Jadi, jadi masing-masing kita akan proceed kepada bentuk tunggal kepada bentuk piawai. Cikgu akan tunjuk beberapa contoh. Jadi cikgu ambil ni lah. Okey. Tengok ni. Kita ambil contoh positif dulu. Okey, kita ambil contoh positif dulu. Okey. Senang je. Sekarang bentuk piawai. Ni bentuk piawai kita. Ni bentuk piawai kita. 5.07 darab 10 kuasa 3. Sekarang tengok kuasa dia dalam keadaan positif. Jadi bila dia positif, kita kena gerakkan dia ke kanan. Macam mana? 5 titik perpuluhan gerak ke kanan 3 kali. 1, 2, 3. 0, 7. Sini kalau kamu tak ada nombor apa-apa, maksudnya dia ada kosong. Ini sahaja jawapan dia. Okey, tengok pula. 9.1 darab 10 kuasa 4. Dia positif. Bila dia positif, dia punya titik perpuluhan gerak ke kanan. 1. Gerak ke kanan berapa kali? Dia buat 4. Kuasa 4. Jadi gerak 4 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4. Jadi dekat sini 9. 1 salin balik. Yang tak ada ni, tak ada nombor dalam ni, kamu tulis 0, 0, 0. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua? D dengan E boleh faham? Boleh faham.
Okey, bentuk piawai ke bentuk tunggal dia senang je. Okey, jadi cikgu tunjuk pula H dengan I. Masing-masing boleh tengok kepada H dan I. Okey, sekarang dia negatif. Tadi cikgu tunjuk contoh dia positif. Kalau dia negatif, tengok ni 1.034 darab 10 kuasa negatif 3. Bila dia negatif, ni negatif. Maksudnya kita kena gerakkan dia ke kiri. Gerak berapa kali? Ni negatif. Negatif. Bila dia negatif, kita gerakkan ikut kuasa dia 3 kan? Jadi dekat sini gerakkan dia ke kiri 3 kali. Ke kiri 1, 2, 3. Ni titik perpuluhan dia. Jadi maksudnya ada berapa kosong kena isi? Kosong, kosong, kosong. Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 0.0 kali kosong kosong salin balik 1034. Ni jawapan H dia. Tu cara dia. Okey, sama juga dengan F. Cikgu salin 8.504 darab 10 negatif 4. Okey, dia negatif. Bila dia negatif maksudnya kita gerakkan dia ke kiri. Jadi kita gerakkan dia ke kiri berapa kali? 4. 1, 2, 3, 4. Jadi titik perpuluhan dia dekat ni. Dia nak isi yang nombor tu, yang setiap kali langkah isi kosong. Kosong, 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 kosong. 0.03 kali 8504. Ini jawapan I dia. Jadi kamu jangan tertukar. Kalau bentuk tunggal ke bentuk piawai, ke kiri dia positif. Kalau bentuk piawai ke bentuk tunggal, ke kiri dia negatif. Sama juga kanan negatif, kanan positif. Jangan tertukar. Ni nota penting. Ni nota penting. Kat atas cikgu tunjuk bentuk piawai. Dekat bawah cikgu tunjuk bentuk piawai ke bentuk tunggal. Jelas ke? Cikgu nak dengar suara. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, yang lain mana suara? Jelas tak jelas tu? Jelas. Okey, bagus. Jadi masing-masing boleh tengok yang cikgu nak tunjuk. Kita pergi kepada modul kita. Kita pergi kepada modul kita. Okey, kita jawab 4 soalan. Okey, soalan dia adalah EFKI. EFKI. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan jawab soalan ni. Tukarkan bentuk piawai ke bentuk tunggal. Ikut. Dah contoh dekat atas cikgu dah bagi. Okey, cuba buat dan hantar dekat cikgu. Okey, cikgu bagi masa. Buat. Hafiz boleh buat tak tu Hafiz? EFKL. Boleh buat ke tu? Boleh cikgu. Okey. Durrani. Durrani macam mana Durrani? Durrani boleh buat ke EFKL? Boleh, Sedang boleh. mencuba. Sedang Okey. mencuba. Okey.
Alisara, rasa-rasa boleh buat tak tu? Boleh. Okey. Bagus. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Okey. Akilah dapat buat tak tu Akilah? EFKL. Akilah dapat buat tak EFKL? Mana ni? Kai dapat buat tak Kai? EFKL. Mana orang? Ada orang tak ni? Cikgu nak dengar sikit suara. Ada orang ke? Nak dengar sikit. Ada orang ke? Ada kot. Okey, jadi habis dah masa, cikgu akan selesaikan EFKL. Okey, jadi masing-masing boleh tengok EFKL 3.6558. 4 ni dia positif ke negatif? Cikgu nak tanya kamu. 4 ni dia positif ke negatif yang cikgu bulatkan tu? Respon. 4 ni positif ke negatif? Positif. Okey, positif. Kalau positif, kita kena gerak kanan ke kiri? Kanan. Ya. Okey, kita gerak ke kanan, kita tengok 4. Maksudnya kita gerakkan 4 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kita akan dapat 3, 6, 5, 5, 8. Ini jawapan dia. Sama juga dengan yang bawah. 5 ni positif. Jadi kita gerak ke kanan. Kena gerak berapa kali? Ini 5. Geraklah 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapat 3, 1. Yang kosong ni nak buat apa? Kamu isilah dengan kosong. Najwa Latif. 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ini jawapan E dengan F. Jelas ke untuk E dan F? Cikgu nak tanya. Jelas ke semua E dan F? Pas. Okey, bagus. Okey, kita tengok pula yang K dengan L. Kuasa dia dekat sini. Positif ke negatif? Cikgu nak tanya. Positif ke negatif? Negatif. Okey, pandai. Bila negatif, dia kanan ke
kiri? Kiri. Ya, kita ke kiri. Dia kuasa 3, negatif 3, kita ke kiri dia 3 kali. 1, 2, 3. Okey, buat titik perpuluhan, isi 0, 0, 0. Jadi dekat sini jawapannya kita tulis 0.00 dalin 1422. Okey. L sama juga. Kita bawa dia ke kiri. Kiri berapa kali? Kiri 4 kali. Sebab apa? Sebab yang pertama dia negatif. Sebab tu dia ke kiri. Kenapa 4 kali? Dia kuasa 4. 1, 2, 3, 4. Titik perpuluhan isi dengan 0. 0, 0, 0, 0. Jadi kita akan dapat 0.000371. Ini jawapan L. Okey, semua jelas ke? Cikgu terang E, F, K, L. Boleh faham? Boleh. Okey. Habis. Jadi fokus cikgu adalah dua ni. Yang pertama, cikgu dah ajar daripada bentuk piawai, bentuk tunggal ke bentuk piawai. Ni, ada kat atas ni. Ada lagi latihan kita dah buat dekat sebelah ni. Ni latihan lagi. Banyak dah. Okey, kemudian dekat sini kita buat bentuk piawai ke bentuk tunggal. Ada 4 latihan contoh dan 4 latihan bersama. Ada total 8 latihan dekat situ. Patutnya kamu dah boleh buat dah. Okey, cikgu nak tanya ni. Alright tak alright tu? Jelas ke semua? Jelas. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi dengan masa yang ada, cikgu ada masa sikit je dengan kamu iaitu 20 minit. 20 minit ni cikgu nak ajar kamu operasi bentuk piawai. Jadi, cikgu nak dengar suara. Tengah fokus ke ni? Nak dengar suara sikit. Ada tak dekat sini? Ada. Ada. Okey. Operasi bentuk piawai. Okey. Yang pertama, operasi tambah. Operasi tambah dan tolak cara dia sama. Operasi tambah dengan tolak cara dia sama. Cara dia sama, jadi cara dia apa? Cara dia adalah samakan kuasa. Samakan kuasa. Itu dia punya hint dia. Samakan kuasa. Sebagai contoh, ada tak contoh? Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Soalan A. Cikgu tunjuk dekat depan. Cikgu tunjuk dekat depan. Kita akan buat 2 soalan, 1 tambah, 1 tolak. 3.7 darab 10 kuasa 7 tambah 2.0 darab 10 kuasa 9. Jadi step dia untuk kira. Sekarang kita dah mula mengira. Tadi kita tukar-tukar je. Sekarang kita dah masuk mengira iaitu operasi tambah. Okey, samakan kuasa. Okey, samakan kuasa. Kamu pilih mana kuasa besar. Cikgu terang lagi sekali. Pilih kuasa besar. Contoh dekat sini, kuasa paling besar dia. Pilih kuasa besar. Ikut yang besar. Contoh dekat sini, sini kuasa 7, sini kuasa 9. Jadi nak buat macam mana? Jadi 7 ni kamu kena jadikan dia 9. Jadi nak jadikan dia 9 ni macam mana? Itulah dia bermain dengan pergerakan titik tadi. Kalau nak jadikan dia tambah positif, tengok 3.7 darab 10 kuasa 7. Cikgu nak jadikan dia kuasa 9 boleh? Ingat, pergerakan titik perpuluhan. Bila cikgu nak jadikan dia 7 nak jadi kepada 9, cikgu kena tambah 9. Jadi kena ingat, bila tambah, ni sekarang kita dalam bentuk piawai. Dalam bentuk piawai, bila dia dalam keadaan tambah, kita fokus dekat atas ni. Bila dia dalam keadaan tambah, kita kena gerakkan dia ke kiri. Kita kena gerakkan dia ke kiri. Kenapa cikgu tak pakai yang belah bawah? Sebab yang bawah dia tentang bentuk tunggal.
Sekarang kita cakap tentang bentuk piawai. Okey, bila dia tambah, kita gerakkan dia ke kiri. Jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu nak jadikan dia 9. Jadi cikgu kena tambah 2. Jadi bila cikgu tambah 2, cikgu gerakkan di titik perpuluhan ke kiri 2 kali. 1, 2. Jadi yang apa orang kata, yang lopong tu kita isi kosong. Jadi kita akan dapatlah 0.037 darab 10. 7 tambah 2, 10 kuasa 9. Itu cara dia. Jelas ke semua? Boleh faham kat situ cikgu ajar? Okey, jelas ke? Nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Alamak. Jelas. Okey, baik. Siapa perlu penjelasan? Siapa yang kurang faham, bagi tahu cikgu. Cikgu boleh jelaskan lagi sekali. Okey, tak ada Okey, jadi untuk cikgu tulis nota Cikgu tulis nota dekat atas. Untuk pergerakan titik bentuk piawai, perlukan positif. Kamu gerakkan titik perpuluhan ke kiri. Kalau kamu nak jadikan dia negatif, kamu gerakkan dia ke kanan. Ni nombor-nombor ni boleh berubah. Nombor-nombor dekat kuasa ni boleh berubah. Bergantung kepada kedudukan titik perpuluhan dia. Kenapa cikgu cakap? Kita kena pilih yang besar. Kecil kena ikut besar. Kita kena jadikan 7 kepada 9. Okey, kenapa? Masing-masing boleh tengok. Sebab 0.037 darab 10 kuasa 9 tambah 2.0 darab 10 kuasa 9. Bila dia dah mempunyai kuasa yang sama, bila dia dah dua-dua belah darab 10 kuasa 9. Jadi kamu boleh tambah macam biasa. 0.037 tambah 2.0, kamu akan dapat 2.037. Kamu terus buat darab 10 kuasa 9. Itu maksudnya. Jadi apa yang kamu boleh buat bila kamu dah samakan kuasa, step yang seterusnya tambah macam biasa. Selesaikan macam biasa. Iaitu kita ambil dekat sini 0.037 tambah 2.0. Jelas ke semua? Boleh faham? Cikgu tunjuk. Alamak, cikgu tak dengar respon lah. Okey ke semua? Okey. Okey, cikgu tunjuk tolak pula. Jadi masing-masing boleh tengok kepada tolak pula. Cikgu tunjuk tolak pula. Okey, tengok Okey, tengok. Okey, sekarang kita punya soalan. Tolak tau. 4.8 darab 10 kuasa 3 tolak 6.3 darab 10 kuasa 2. Okey, tengok kat depan. Step pertama adalah kita samakan kuasa. Sini ada kuasa 3, sini ada kuasa 2. Nak samakan macam mana? Pilih kuasa yang paling besar. Antara 3 dengan 2, 3 lagi besar. Jadi 2 ni kamu kena jadikan dia kuasa 3. Nak jadikan dia kuasa 3, 6.3 darab 10 kuasa 2. Boleh kamu nak jadikan dia kuasa 3. Maksudnya kamu kena tambah 1. Bila kamu nak kena tambah 1, kamu just fokus. Bila kamu nak tambah 1, bagi dia ke kiri. Jadi ni, titik perpuluhan gerak ke kiri. Nak gerak berapa kali? Kamu kena tambah 1. Jadi kena gerak sekali sahaja. Jadi bila kamu gerakkan dia sekali sahaja, kamu akan dapat 4.8 darab 10 kuasa 3 tolak. Ni titik perpuluhan, kamu akan dapat 0.63 darab 10 kuasa 2 tambah 1 dapat 3. Itu cara dia. Lepas tu nak buat macam mana? Kita ambil kita punya 4.8 tolak dengan 0.63 macam biasa. 4.8 tolak 0.63, kita akan dapat 4.17 darab 10 kuasa 3. Ini jawapan dia. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk? Boleh faham? Okey ke? Nak dengar suara okey ke?
Boleh. Okey. Adlan. Adlan okey ke? Ke confuse Adlan? Akilah. Akilah okey ke Akilah? Okey. Okey, diorang ni boleh faham ke? Boleh, boleh. Okey. Jadi cikgu nak sangat kamu faham yang ini sebenarnya kita ubah dia punya 10 kuasa 7 jadi 10 kuasa 9 tu boleh. Dengan syarat kamu kena ubah kedudukan titik perpuluhan tu. Jadi untuk soalan ni kamu tak payah nak pening-pening fikir kiri ke kanan ke, kamu just ambil satu je. Sebab apa? Kita pakai tambah ke kiri. Sebab kita nak kena ikut, kita nak jadikan dia mana lagi besar. Jadi nak jadikan dia jadi lagi besar, kita mesti kena tambah. Kita mesti kena tambah. Jadi cikgu tunjuk lagi satu contoh, masing-masing boleh tengok. Okey, tengok 5.3 darab 10 kuasa negatif 2 tolak 2.6 darab 10 kuasa negatif 3. Okey semua. Cikgu nak tanya kamu, antara kuasa negatif 2 dengan kuasa negatif 3, mana lagi besar? Negatif 2 ke negatif 3 lagi besar? Negatif Hello? 2. Okey, negatif 2. Jadi, negatif 3 nak jadi negatif 2, kita kena tambah berapa? Cikgu nak tanya, kita kena tambah berapa? Negatif 3 kena tambah berapa dapat negatif 2? Hello? Tambah 1. Okey. Tambah 1. Jadi, bila tambah 1, titik perpuluhan gerak ke kiri sekali. Jadi, dekat sini kita akan dapat 5.3 darab 10 kuasa negatif 2 tolak. Ni kan titik perpuluhan kita dekat sini sekarang. Kita akan jadi 0.26 darab 10 kuasa negatif 2. Itu je. Itu je. Fokus kepada kita nak lagi besar, kita jadi tambah dan gerakkan ke kiri. Jadi dekat sini kita tolak macam biasa. 5.3 tolak 0.26, kita akan dapat 5.04. Lepas tu salin balik darab 10 kuasa negatif 2. Ini jawapan soalan C. Jelas ke semua soalan C ni? Boleh faham? Okey ke? Jelas. Okey, baik. Okey, kita cuba buat latihan. Kita cuba buat latihan. Untuk tambah darab dengan bahagi senang je, jangan risau. Okey, jadi dekat sini kita cuba buat latihan. Kita cuba buat latihan A. Kita buat satu je latihan. Tak naklah sebab dia dah sama kan. Okey, kita cuba buat latihan C. Okey, cuba buat latihan C. Buat satu soalan je, cikgu bagi 2 minit. Ya, ada nak tanya soalan?
Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi semua mesti tak sabar ni nak habis kelas ni kan. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan tunjuk. 7.02 darab 10 kuasa 4 tambah 2.17 darab 10 kuasa 5. Fokus kepada kuasa 4 dengan kuasa 5. Mana lagi besar? 4 ke 5? Cikgu nak tanya semua. 4 ke 5? Jawab. 4 ke 5 lagi besar? Allah, soalan tadika tu. Soalan nombor 4 ke nombor 5 lagi besar semua? Nombor 5. Oh, mas dah layu dah. Nombor 5 lagi besar. Jadi, nombor 4 nak jadi nombor 5, kita kena tambah 1. Bila kita nak kena tambah 1, kita gerakkan dia ke kiri sekali. Jadi, dekat sini, kita akan dapat 0.702 darab 10 kuasa 5 tambah 2.17 darab 10 kuasa 5. Jelas ke semua step yang cikgu ajar tu? Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas tak jelas? Jelas. Okey, baik. Lepas tu, kamu nak buat apa? Ambil yang ni, tambahkan dengan yang ni. Tambah macam biasa. 0.702 tambah 2.17. Kamu akan dapat jawapan dia 2.872. Lepas tu ambil je darab 10 kuasa 5. Tu cara dia. Kalau tambah dengan tolak, ini cara dia. Samakan kuasa. Nak pilih yang mana? Pilih yang besar. Jadi kalau dekat sini 5, 4 ni kamu kena fikir macam nak jadi dia 5. Kamu kena tambah 1. Jadi bila tambah 1, kamu boleh tambah. Tapi kamu kena gerakkan ke kiri. Kena gerakkan ke kiri. Jelas ke semua untuk tambah dan tolak? Boleh faham ke? Hello, ada orang tak? Boleh faham ke semua? Ada cikgu. Kamu nampak ke skrin cikgu share dari tadi? Nampak? Kai nampak je ke yang cikgu share ni? Kai nampak Kai? Nampak? Tengok. Nampak je kan? Nampak Kai dah salin tak? Ni samakan kuasa, lepas tu tambah macam biasa. Kai tengok je kan Kai? Tengok. Kan? Salin Cikgu sekali. takut. Apa Kai? Apa Kai? Tengok dengan salin sekali lah. Tengok dengan salin sekali. Okey. Yang ni cikgu share ni Kai nampak ke? Nampak? Oh, cikgu takut ni. Cikgu takut tadi cikgu tak share skrin. Tak ada. Diorang ni nampak ke diorang ni masa cikgu share skrin tadi? Nampak. Okey, ada yang WhatsApp cikgu tak nampak skrin. Risau cikgu. Okey. Jadi inilah cara dia. Okey, jadi kita ada masa lagi 5 minit. Tidak harap dengan bahagi nanti cikgu pergi, cikgu akan ajar. Okey, jadi nak cikgu ajar terus tak darab dengan bahagi? Yang cikgu nak tanya kamu. Nak cikgu ajar terus tak darab dengan bahagi? Senang je. Nak tak cikgu ajar darab dengan bahagi terus? Alamak, tak ada terus Okey, cikgu ajar je lah, senang je. Okey, jadi cikgu akan ajar darab dengan bahagi pula. Okey, kamu ni asyik diam-diam ni, hujung-hujung kelas ni cikgu risau ni. Okey, untuk darab senang je. Akilah tengah dengar ke? Kai, tengah dengar ke Kai? Dengar you. Okey, kalau darab kita tambah antara kuasa, tak payah nak samakan. Contoh, soalan A. 3 darab 10 kuasa 5 darab 4.9 darab 10 kuasa 2. Okey, fokus dekat 10 kuasa 5 dengan 10 kuasa 2.
Jadi dekat sini cara dia mula-mula kamu darabkan. 3 darab 4.9 ni darab macam biasa. 3 darab 4.9. Kamu akan dapat 14.7. Darab 10. Lepas tu dekat sini tambah 5 tambah 2. Kamu akan dapat 7. Ini je. Ini je darab. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Okey ke? Hello. Jelas ke? Untuk darab? Jelas cikgu. Okey, ya Allah. Kenapa diam, Fif? Cikgu risau ni. Okey, untuk bahagi, nota dia adalah kita tolak pula. Kalau darab, kita tambah. Kalau bahagi, kita tolak. Tolak antara kuasa. Contoh, masing-masing boleh tengok. 5.9 darab 10 kuasa 5. Bahagi ni, cikgu buat bahagi macam ni. 2 darab 10 kuasa 2. Okey, yang pertama adalah kamu bahagi macam biasa, 5.9 bahagi 2. 5.9, tulis 5.9 bahagi 2, kamu akan dapat 2.95. Okey, fokus kepada darab 10. Darab 10. Jadi dekat sini kamu tekan darab 10, ni ambil 5 tolak dengan 2. Kamu akan dapat kuasa 3. Itu je darab dengan bahagi. Itu je, tak susah pun. Tak susah pun. Kalau darab, dia jadi tambah antara kuasa. Dia ikutlah kuasa apa pun. Dia tambahkan dia punya kuasa. Kalau bahagi, kita tolak antara kuasa dia. Ni 5 dengan 2. Jadi 5 tolak 2. Itu sahaja. Kalau yang tadi, untuk operasi tambah dan tolak, step dia yang pertama samakan kuasa. Lepas tu baru tambah macam biasa. Cumanya dekat darab dengan bahagi, ingat. Darab tambah, bahagi tolak. Itu sahaja. Jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Dan sempat salin tak ni? Hello. Sempat salin ke semua? Hello. Apa cikgu? Okey. Hafiz, sempat salin tak Hafiz? Pak cikgu. Okey. Diorang ni, sempat salin tak tu diorang ni? Sempat. Okey. Itulah darab dengan bahagi. Okey, kalau tak cukup, okey, cikgu ada masa lagi 2 minit Okey. Cikgu akan selesaikan darab dengan bahagi. Okey, kita fokus kepada darab. Okey, tengok kepada soalan A. Masing-masing boleh tengok. Okey, ini soalan A. Mula-mula, ni darab tau ni darab. Darab. Mula-mula, ambil nombor dia. 4 dengan 3.7, darab macam biasa. Kita tekan kalkulator 4 darab 3.7. Kita akan dapat 4 darab 3.7. Kita akan dapat 14.8. Tulislah 14.8. Kemudian, darab 10 ni salin. Jadi dekat sini, untuk kuasa darab dia jadi tambah. Jadi dekat sini, 10 kuasa 5 dengan 10 kuasa 2. 5 tambah 2, kamu akan dapat 7. Ni. 5 tambah 2, kamu dapat 10 kuasa 7. Jelas ke untuk soalan, untuk contoh yang seterusnya? Jelas. Okey. Last semua, last. Cikgu ada lagi 1 minit. Okey, kita tengok kepada bahagi pula. Okey, kita tengok kepada bahagi. Bahagi ni dia tak kisahlah nombor apa pun, tengok kat depan. Okey, ini tadi darab, sekarang ni bahagi. Ini adalah bahagi. Mula-mula ambil nombor biasa. 1.08. Kalau kita tak tahu apa. Nak habis ni. 1.08 bahagi 2.4. Kita buat saja 1.08 bahagi 2.4, kita dapat 0.45. Dah, selesai. Darab 10, nombor pertama iaitu 10 kuasa 2. 2 tolak nombor kedua 10 kuasa 4. Jadi dekat sini 2 tolak 4, kita dapat 10 kuasa negatif 2. Ini untuk darab, ini untuk bahagi. Itu sahaja. Kalau darab, kuasa dia jadi tambah.
Kalau bahagi kuasa dia jadi tolak. Itu saja. Itu kita dah belajar hukum indeks. Okey. Okey, jadi tak apalah. Sekarang dah pukul 7 dah. Cikgu harap jelaslah apa yang cikgu ajar ni. Sebelum cikgu nak tutup, ada siapa-siapa nak tanya cikgu soalan? An Alisara ada nak tanya cikgu soalan ke An Alisara? Tak ada cikgu. Okey. An Alisara jelas semua yang cikgu terang daripada awal sampai habis. Boleh? An Alisara ada ragu-ragu kat mana-mana ke? Tak ada. Okey, nanti cikgu bagi homework cuba buat tau. Okey, jadi tak apalah sampai situ sahaja sekarang dah pukul 7 nak buka puasa dah kan. Okey, jadi sampai situ selamat malam, selamat berehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Assalamualaikum, Cikgu. Okey.